Teknik mudah menjawab soalan kebat pendidikan Islam. Apakah? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke channel YouTube saya, Zahid Syekh, channel pendidikan anda. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, tekan button loceng untuk dapatkan update di channel ini dan like video-video yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zahid bin Zulkifli, Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. Perkongsian saya bertajuk Teknik Mudah Menjawab Soalan Kebat Pendidikan Islam menggunakan teknik 4L. Perkongsian ini sesuai untuk semua pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5 sekolah menengah yang mengambil subjek pendidikan Islam. Soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Apakah maksud soalan kebat? Soalan kebat ialah soalan yang pertama, mencabar minda untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Yang kedua, melampaui buku teks. Dan yang ketiga, menggunakan pelbagai rangsangan minda, stimulus dan bahan sokongan. Seterusnya, ciri-ciri soalan kebat ataupun bagaimana hendak mengesan soalan kebat. Yang pertama, adanya stimulus ataupun rangsangan minda. Setiap soalan kebat dimulakan dengan stimulus sama ada dalam bentuk gambar, pernyataan, dialog, petikan akhbar dan lain-lain. Contohnya, soalan di bawah. Stimulus adalah bentuk pernyataan berada di atas soalan. Ciri yang kedua, tiada kuantiti jawapan. Bilangan jawapan yang diminta tidak dinyatakan dalam soalan. Hal ini kerana pelajar hanya perlu mengemukakan satu isi sahaja untuk soalan kebat. Contohnya, kita tengok pada soalan, pernyataan soalan, berdasarkan maksud firman Allah SWT di atas, ramalkan apa yang akan berlaku jika perkara di atas diamalkan dalam masyarakat. Tidak dinyata pun bilangan jawapan yang diminta. Ciri yang ketiga iaitu peruntukan markah bagi soalan kebat ialah sebanyak 4 markah. Peruntukan markah yang diberi diperincikan seperti berikut. Yang pertama adalah isi iaitu sebanyak 1 markah. Yang kedua, isi campur huraian ringkas yang menggunakan perkataan iaitu SUKA, S untuk seperti, U untuk, K kerana, A agar, akan mendapat 2 markah. Yang ketiga iaitu gabungan isi campur huraian ringkas campur huraian lengkap iaitu merupakan contoh ataupun sebab ataupun kesan yang akan membawa kepada 3 markah. Dan yang keempat iaitu gabungan isi campur huraian ringkas campur huraian lengkap campur kesimpulan iaitu olahan jawapan yang tepat ataupun menarik atau tersusun atau relevan atau kreatif akan membawa kepada 4 markah. Contohnya, soalan di bawah, peruntukan markah untuk soalan kebat ialah sebanyak 4 markah. Seterusnya, kita lihat kepada kesilapan pelajar dalam menjawab soalan kebat. Yang pertama, menyangka bahawa peruntukan 4 markah memerlukan kepada 4 isi jawapan. Yang kedua, menyalin semula stimulus dengan harapan mendapat markah. Yang ketiga, menggunakan kata hubung yang menunjukkan pengulangan atau tambahan jawapan bagi isi ataupun huraian seperti dan, juga, serta, tambahan pula dan selain itu. Yang keempat, menulis jawapan secara bentuk point, bukannya secara perenggan. Dan yang kelima, menulis jawapan yang tidak selari dengan kehendak soalan. Jadi, apakah yang perlu kita lakukan? Kita perlu kepada teknik menjawab soalan kebat menggunakan 4L. Teknik menjawab soalan kebat menggunakan 4L, iaitu 4 langkah. Langkah yang pertama, baca soalan secara keseluruhan dengan teliti
supaya minda kita fokus kepada soalan. Yang kedua, highlight atau gariskan atau kurungkan kehendak soalan. Kehendak soalan boleh dipahami melalui clue yang diberi. Contohnya bagaimana, kenapa, apakah kemungkinan yang berlaku, apa pendapat. Okey, kita lihat kepada contoh kehendak soalan KBAT yang paling popular. Okey, kehendak soalan yang pertama iaitu bagaimana. Isi jawapan. Jawapan mestilah menerangkan tentang cara. Yang kedua, kenapakah. Isi jawapan mestilah menerangkan tentang punca atau faktor atau sebab. Yang ketiga, kehendak soalannya iaitu beri hujah atau beri pendapat. Dan isi jawapan memerlukan kepada bukti dengan sokongan contoh. Dan kehendak yang terakhir, kehendak soalan iaitu kemungkinan berlaku. Dan jawapan mestilah menyatakan tentang kesan atau akibat. Contohnya, stimulus membentuk pernyataan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu beroleh rahmat. Berdasarkan maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala di atas, ramalkan apa yang akan berlaku jika perkara di atas diamalkan dalam masyarakat. Okey, kita gariskan apa yang akan berlaku. Okey, baik, kita lihat kepada kehendak soalan. Apakah kehendak soalan? Iaitu apa yang akan berlaku. Dan jawapan mestilah menyatakan tentang kesan. Langkah yang ketiga. Tulis atau draftkan jawapan dengan menggunakan pensel di tepi ruangan jawapan. Tulis 1. I untuk isi. 2. HR untuk huraian ringkas. 3. HL untuk huraian lengkap. Dan 4. Kesimpulan. Contoh adalah seperti dalam gambar di bawah. Tentang menulis kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang diberi adalah berkaitan dengan isi dan huraian. Yang kedua, kesimpulan tidak boleh diambil daripada isi jawapan, iaitu mengulang isi. Yang ketiga, kesimpulan hendaklah menjelaskan tentang penegasan atau cadangan anda terhadap isu ataupun soalan. Pelajar boleh menyatakan kesimpulan dalam bentuk ayat pengajaran. Contohnya, menggunakan ayat kita hendaklah. Langkah keempat, iaitu langkah terakhir. Tulis jawapan menggunakan ayat lengkap di ruangan jawapan dengan jelas supaya mudah dibaca dan dinilai oleh pemeriksa. Jawapan KBAT perlu ditulis dalam satu perenggan atau karangan pendek. Jawapan yang dikemukakan dalam bentuk point hanya layak untuk mendapat 1 markah sahaja. Seterusnya kita lihat kepada contoh penulisan jawapan soalan KBAT yang pertama. Contoh soalan. Salah satu akhlak mahmudah dengan manusia ialah saling berkasih sayang. Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengamalkan akhlak tersebut terhadap orang lain? 4 markah. Baik. Kenal pasti kehendak soalan, iaitu bagaimanakah. Dan jawapan mestilah menyatakan tentang cara, iaitu cara mengamalkan akhlak berkasih sayang terhadap orang lain. Okay, kita lihat pada contoh jawapan. Membantu rakan yang susah, iaitu isi, 1 markah. Seperti memberi bantuan kewangan, huraian ringkas, 1 markah. Kesannya dapat mengurangkan beban mereka, huraian lengkap, 1 markah. Kesimpulannya, kita hendaklah istiqamah bersedekah kepada orang yang memerlukan agar mendapat ganjaran di sisi Allah. Kesimpulan, 1 markah. Jadi total jumlah markah ialah 4 markah. Kita gunakan perkataan seperti, kesannya dan juga kesimpulannya bagi menulis jawapan soalan KBAT. Contoh penulisan jawapan soalan KBAT yang kedua. Contoh soalan. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara para rasulnya daripada melakukan dosa dalam apa bentuk keadaan sekalipun.
Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya para Rasul tidak dianugerahkan pemeliharaan tersebut. 4 markah. Bagaimana menjawab soalan tersebut? Okey, kena pasti kehendak soalan, iaitu apakah yang akan berlaku sekiranya para Rasul tidak dianugerahkan pemeliharaan daripada melakukan dosa. Dan jawapan mestilah menyatakan tentang kesan. Okey, contoh jawapan. Kebenaran, kenabian dan kewibawaan para Rasul boleh dipertikaikan, iaitu isi 1 markah, oleh orang yang belum memeluk Islam, huraian ringkas 1 markah. Kesannya akan menyebabkan dakwah Islam tidak berkembang, huraian lengkap 1 markah. Kesimpulannya, kita hendaklah mempertahankan kewibawaan kebenaran ajaran para Rasul agar keimanan kepada Rasul bertambah. Kesimpulan 1 markah. Jadi jumlahnya 4 markah. Baiklah, itu sahaja perkongsian pada kali ini mengenai teknik mudah menjawab soalan KEBAT Pendidikan Islam menggunakan teknik 4L, iaitu 4 langkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.